أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله سبحانه وتعالى أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, sama-samalah kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana limpah kurnia-Nya Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita banyak sangatlah nikmat-nikmat yang diberi kepada kita, dapat kita menikmati nikmat Islam dan nikmat iman dan nikmat ihsan. Lebih-lebih lagi kita boleh pegang 2-3 nikmat ni yang dibawa sampai kepada kita oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi yang kita sangat-sangatlah cinta dan kita kasih kepadanya. Nah, digelarkan Nabi yang Khatamil Anbiya. Dia adalah Imamul Muttaqin dan Sayyidul Mursalin, dan dia adalah rahmatan lil alamin. Yang mana kita dah dengar daripada ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak utuskan akan dikau, dan kami tidak hantarkan akan dikau illa rahmatan lil alamin. Hikmatnya yang Allah datangkan Rasul kepada kita supaya nak bagi rahmat kepada kita. Kita dapat terima Islam, kita dapat terima iman, dan kita dapat terima ihsan bukan biasa. Nah, kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebar dakwah, seruai dia siapa ke kita sekarang. Bukan yang main 1440 lebih. Kita dalam korong 15 dah kita ni, korong 15. Sedanya ambil daripada masa sebar dia, seruai dia sehingga siapa ke masa kita ni bukan biasa. Dan keturunan dia turun menurun sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sepotong hadis. Hadis ni adalah hadis sahih yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam fi nasabihi
Nabi katanya, innallaha astafa Kinanatan min waladi Ismailah wastafa Quraisyan min Kinanatin wastafa min Quraisya Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Itu dia. Jadi Nabi ni Allah Subhanahu wa taala memilihkan dia daripada keturunan Kinanah. Itu dia. Keturunan Kinanah. Maka Kinanah ni min waladi Ismailah. Jadi keturunan Kinanah ni daripada anak cucu Nabiullah Ismail alaihi salam. Dan lagi pula wastafa Quraisyan min Kinanatin, dan Allah memilihkan iaitu kaum Quraisy daripada keturunan daripada Bani Kinanah. Dan Kinanah tu pula orang panggil satu kabilah, satu suku. Dia saat itu wastafa min Quraisy, Tuhan pilihnya daripada Quraisy, dan Nabi saat itu keturunan dia daripada Bani Hashim. Sebab Bani Hashim dan Bani Muttalib ni daripada dua jalur tu, iaitu keturunan orang panggil keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita digalakkan kepada kita yang mana kita dengar daripada sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca dulu. Nabi bersabda di dalam sepotong hadis, dia kata, adibu auladakum ala thalathi khisalin, muajalah adab anak pinak kamu di atas 3 perkara. Yang pertama hubbi nabiyikum, yang kedua wa hubbi ali baitihi, yang ketiga wa qiraatil Quran. Kita kena ajar 3 perkara ni. Anak kita boleh faham, boleh reti, boleh guna dan boleh bawa, boleh amal, boleh bawa orang lain pula di belakang hari. Yang pertama hubbi nabiyikum. Nabi suruh ajar 3 perkara. Yang pertama suruh kita ajar anak kita kasih kepada nabi kita. Hubbi nabiyikum, kasih akan nabi kamu. Ajar anak kita kasih nabi kita. Ajar anak kamu kasih nabi kamu. Itu dia. Yang kedua wa hubbi ali baitihi, dan kita kena ajar anak kita kasih ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak pinak kita kasih keluarga dia. Keluarga dia ambil daripada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertali heret mari pas anak cucu, pas cucu cucik, pas cucik cocok, pas cocok cecek, turun ke bawah tu sehingga sampai masa kita sekarang, sehingga sampai ke hari kiamat. Kalau ada anak pinak dia, menjagalah supaya mereka kasih kepada anak cucu cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu nak rakyat kata bukan kasih Rasulullah saja dak, kasih Rasulullah dan kasih ahli keluarganya. 2. Yang ketiga wa qiraatil Quran. Mu ajar anakmu boleh baca Quran, sebab Quran ni kalamullah. Bagaimanakah kamu kasih kepada Allah sedangkan kamu tidak baca Al-Quran? Bagaimanakah kamu kasih kepada Allah sedangkan kamu tak erti Quran, mu tak tahu Quran, mu tidak kasih kepada Quran, mu tak serta dengan Quran? Sebab tu kita tengok ibu-ibu kita, kita tengok sekarang mokcik-mokcik kita, mak-mak kita, hak tua-tua dah umur 70, 80, 90, dekat-dekat nak turun kubur pun belajar Quran. Makhraj ni raih habis dah, gigi-gigi pun tak ada dah dalam mulut. Sebab dia nak tubik makhraj tu, orang panggil dia kena ada prakop dia, kena ada juzuk-juzuk di dalam mulut dia. Sebab nak boleh tubik satu-satu makhraj terdiri daripada lidah dan lagi pula gigi kita anak lidah kita, liur kita. Anak rakyat kata walaupun tempat keluar huruf tu
Nah, keluar di tempat lain-lain pun ia kena ada hak tu. Hatta air liur kita pun, air liur kita tu. Salah satu daripada penolong nak kita boleh tubik satu-satu sifat huruf tu. Itu dia. Tapi tak ada arah lah nak ayat kata walau bagaimanapun tua-tua pun kita nak kita ada. Nah, Al-Quran nak kita ada. Apa orang panggil kebaikan daripada Al-Quran tu nak ada di sisi kita. Nah, pengajian kita nak jadi ada kita ni. Orang panggil kita ada masa menuntut ti Al-Quran. Nah, masa kita kanak-kanak, masa kita budak-budak, kita tak ada nak menuntut ti. Masa dulu-dulu kita tak ada belajar, kita tak ada mengaji, kita bebas cara kita, maka kita tak menuntut ti. Bawa kata kita tua, kita khabar, barulah kita nak kembali kelik kepada Al-Quran. Tak ada berapa. Orang panggil demo ni husnul, orang panggil apa? Husnul khatimah. Dia ni nak mati dalam molek. Yang nak mati dalam molek ni dia kelik kepada agama. Hak kita bimbang, kita takut bokor tua, semangat dia tu kuat kepada dunia. Kebun dia ada 2, 3, 4 kebun dah tu dia beli tambah pula. Nah, beli tambah pula, beli enjin nebah baru lah, beli kakah-kakah untuk nak buat kebun baru pula. Dia ambil tempat pergi buka di lain pula. Tu kita takut sikit tu. Kita takut sikit tu. Sebab apa? Sebab kita ni nak ada bekalan kita. Nak ada bekalan kita. Maka yang kita duk bagi maklumat kepada bapak-bapak kita dan ibu-ibu kita ni, supaya kita boleh bawa lah 3 ni yang Nabi suruh kita ajar kepada anak cucu kita. Yang pertama, kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua iaitu kasih kepada ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, we boleh anak cucu kita baca Al-Quran. Kerana apa? Fa inna hamalatal Quran fi dhilli arshillah. Kerana orang duk jaga Quran ni boleh duduk di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Boleh duduk bawah bayangan arasy. Tu dia. Bila tu? Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari yang tidak ada teduh, yang tidak ada bayangan, illa dhilluh, malaikat bayang yang disedia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangan arasy tu, akhirat nanti ada bayangan ni. Siapa duk jaga Quran, siapa orang menututi Quran, lebih-lebih lagi orang yang mengajar Quran dan makhrajul huruf, lagi pula hukum-hukum tajwid. Demoning ni kita boleh kata Tuhan sudah sedia. Iaitu bayangan arasy di pada mahsyar nanti. Orang panggil min hufazil Quran, daripada orang-orang yang jaga Al-Quran. Maka Quran tu apa? Kalamullah. Kalamullah ialah percakapan Allah. Kalamullah tu. Jadi hebatlah. Maka kita kena mengajarnya. Yang kita kena mengajar anak kita, we kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kasih kepada ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah penutup-penutup ilmi ni, kita ajar kanak-kanak ni supaya we ingat sejarah, we ingat kisah, we ingat sirah nabawiyah ni melalui berzanji. Melalui berzanji. Kita baca zangi, kalau tak erti bahasa Arab, bahasa Melayu. Dan ada pula syair-syair. Tengok kanak-kanak kita duk baca tu. Nabiyina Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila. Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafi yantasib. Wa ummuhu Aminatun Zuhriyah ardaahu Halimatun Sa'diyah. Mauliduhu bi Makkatal Aminah, wafatuhu bi Taibatal Madinah. Atamma qabla al-wahyi arba'ina, wa umruhu qad jawaza sittina. Wa sab'atun auladuhu faminhumu thalathatun minadh-dhukuri tufhamu. Qasim wa Abdullahi wa huwa tayyibu, wa tahirun bi zaini dha yulaqabu.
atahu Ibrahim min surriyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahim min Khadijah sittatun fakhudh bihim walijah wa arba'un minal inathi tudhkaru ridwanur rabbil lil jami' yudhkaru. Enak ayat kata mata syair ni bagi pengarah syair ni hebat, boleh karah. Kalau kita kira silsilah dia, keturunan dia, hak ni nama lain, hak ni nama lain, hak tu nama tu, hak ni nama ni, semua nama tu ia boleh susung habis. Masya Allah, kehebatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada mereka, bagi kepada orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerah mata hatinya, boleh susung nama Nabi dan keluarga dia sehingga siapa anak cucu cicit dia. Sebab itulah kita jangan gaduh lagi. Nah, jangan gaduh lagi kita nak ting ke, kita nak rot ke, kita nak pergi kata ke, kita nak bagi tuduh ke kepada titih baris keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak pergi kata nah ni hak pesing cari makan, hak pesing kita saat itu orang panggil ada tujuan, ada gapo, mengaku jadi anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita buat tuduhan, jangan kita buat fitnah sama sekali. Sebab kalulah orang panggil dakwa bahawa anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tak hidup lama, dengan sebab apa? Dengan sebab dia pergi kapuh dengan selawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ada tasliyah, bila ada selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara ni sedekah perkara palsu. Dia tak hidup. Sebab Tuhan tak jaga. Sebab Quran pun Tuhan jaga dan silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun Tuhan jaga. Dia jaga hak tu. Quran sendiri pun Tuhan jaga. Kalau Tuhan tak jaga Quran, boleh buat Quran palsu. Boleh buat Quran palsu. Nak buat Quran, hak pesing mana pun boleh buat. Tetapi Quran tidak boleh dipalsukan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan az-zikra, iaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafizun. Kami boleh jaga Quran ni, kami jaga. Sebab tu tak ada palsu Quran. Maka silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalulah palsu, dia nak tepek dengan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak hidup lama. Sebab Allah tidak membebaskan. Allah tidak membebaskan. Hatta kalulah orang tu pergi mengaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibunuh. Kita tahu tak sejarah masa berlakunya Musailamati Kadzdzab? Musailamati Kadzdzab, dia mengaku dia Rasul, dia Nabi. Tetapi Tuhan taruh umur dia panjang ke pandai? Tak taruh. Lebih-lebih lagi orang yang mengaku anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mengaku Tuhan tak taruh lama. Sebab apa? Sebab dia hidup dengan selawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila hidup selawat, Allah kata dia sangat-sangat banggalah orang selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa boleh bangga? Dia hantar malaikat Jibril alaihi salam mari berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Hei Muhammad, mu tahu tak? Kata, apa boleh Allah saat itu mengangkat darjat kamu kerana sebutan kamu. Bila sebutan kamu, kami angkat darjat kamu. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Apa boleh kami angkat darjat kamu? Bila sebutan kamu. Kerana apabila nak sebut, jadi apabila nak royak kata malaikat mari tanya Nabi, mu tahu tak sebab apa boleh Tuhan saat itu angkat darjat kamu ketika sebutan kamu? Nabi tak tahu, wallah a'lam. Kami ni tak tahu. Kami tak tahu, kata sebab apa? Dia kata sebab apabila disebutkan kamu, sebutkan Allah.
Mana? Apabila sebut Nabi, sebut Allah. Cuba kita selawat ke atas Nabi. Sebut apa? Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu. Sebut Allah. Tahu? Bila nak sebut Muhammad, sebut Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Jadi seolah-olah kita nak sebut tu Perak. Nawi peh takut-takut kan kita duk tek lagi. Takut kita duk tek. Tu dia. Jadi kita duk tek tu kita khabar dak tak tahu lah. Sebab ramai yang orang bagi tuduh kata orang duk buat maulud ni, orang ni adalah mengerjakan pekerjaan yang haram, pekerjaan yang bid'ah. Maka bid'ah di sini bid'ah dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Ada hak kata balah tu. Bagi orang yang nak buat sana tu, dia kata hak ni adalah kebajikan, hak ni adalah kebaikan. Bila sebut kata kebajikan, dia boleh pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam ayat kata man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang buat benda molek, falahu asyru amsalha, maka baginya 10 pahala. Kita buat benda molek boleh 10 pahala. Buat benda molek boleh 10 pahala. Pada tu. Bagi orang yang kata benda tu molek, maka dia kira kata benda tu kebajikan. Bila kebajikan boleh 10 pahala, boleh 10 pahala. 10 pahala. Pada tu. Tu dia. Hak ni nak ayat kata, maka bergadah. Hak ni kata boleh, hak ni kata tak boleh. Hak ni kata molek, hak ni kata tak molek. Hak ni kata maksiat, hak ni kata hasanah. Pahak mana sungguh? Siap. Kita orang awal ni tak tahu nak turut. Hak ni kata ni dalil Quran ni. Dalil hadis ni. Hak ni pun kata ni pun Quran juga ni. Duk ayat ni. Sudah. Pahak mana hak sungguh tinya? Kita tengoklah. Kita teragi dulu. Kita teragi dulu. Ya bahasa ya orang panggil orang duk jual ke. Masing-masing dakwa kata ya molek lah dia. Tu dia. Kalau kita nak royaknya, jangan kita duk bagi tuduh kata cari makan, tak cari makan, jangan duk bagi tuduh sebab tuduh ni besar. Pera tu. Sebab Habib mari tak ada kecek sikit habuk bumi gepa di Morocco. Tak ada kecek sikit pun. Kata nak metok khairak ke bumi gepa ni. Nak metok khairak ke boleh berapa juta sini, boleh berapa juta di sana, boleh berapa juta. Tak ada pun. Mari semua tu selawat. Semua selawat. Semua selawat. Apa boleh gapo kalau kita kira di segi dunia? Dunia boleh gapo? Duit pitih, bergundi-gundi. Tak. Hatta kereta duk tolong buat gi tu pun demo waktu bek modal hak tempat teh belakang. Tu dia. Mana? Tak. Tu supaya kita boleh tahu bersama. Takut-takut ke kita ni. Duk lagi duk tak apalah khabar ni orang panggil kaedah khabar ni al khabaru ma yahtamilu sidqa wal kadhibah. Khabar ni bagi ihtimal sungguh, ihtimal bahang. Dia mau nak pergi atas jalan tu lah. Tapi kita syakhsiah kita bila pergi sakut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila sakut dengan Al-Quran, maka kita tak nafi. Kita tak nafi. Pada tu. Tu nak wipah takut-takut ke. Ada lagi hak. Orang panggil kita duk jadi gelak lagi, duk ragu-ragu. Maka yang mana kita duk buat dah. Duk buat amalan kebajikan majlis Maulidin Nabi hak kita duk buat dah tu, kita buatlah. Bagi orang hak tu saya buat, ikutlah. Dia suka kok. Kata perkara tu jadi perkara bid'ah, jadi perkara yang sesak saat itu. Bahkan benda ning orang panggil dicapukkan ke dalam neraka. Gilah. Cuma kita nak nak tahu kata gapo maulid. Kita mengerti sikit. Gapo maulid.
Jadi maulid ni beberapa kali dah sudah bagi huraian kepada bapak-bapak kita dan ibu-ibu, walaupun perkara ni nah kita duk dengar, aku duk dengar dah benda ni, tak apalah kita dengar banyak kali. Sebab moga-moga kita dengar banyak kali ni nah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulid ni orang panggil lafakul. Nah kelimah dia tu lafakul. Tu dia lafakul. Lafakul dengan maknanya kesemuanya. Maulid tu. Maka bila kata kul, ia kena ada ajza' dia, kena ada juzuk-juzuk dia. Ada juzuk-juzuk dia. Supaya kita kata manusia, kena ada juzuk-juzuk manusia. Suan prakop hak manusia tu kena ada. Gapo juzuk-juzuk bagi manusia? Manusia nak boleh panggil manusia, kena ada kepala, kena ada kaki, kena ada tangan, kena ada mata, hidung, mulut, telinga. Nah, semua juzuk-juzuk tu dia panggil juzuk manusia. Sebab mata manusia, telinga manusia, mulut manusia, kaki manusia, tangan manusia. Mana kalau juzuk-juzuk tu hak manusia, pokok umumnya manusia. Faham tak? Tak ada. Tu nak faham. Jadi apabila lafaz kul, maka kena ada juzuk-juzuk dia. Pada sini maulid. Nah, maulid. Kita kecek kampungnya maulud. Maulud, nak buat maulud. Tu dia. Maulid ni masdar mimi. Nah, masdar mimi. Peranakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi maulid ni gapo dia? Contohnya kalau ada saudara kita mari pada kita, pergi buat maulud mahku ustaz. Nah, sudah semaya Zuhur ni, ajak orang ramai-ramai, aku nak klik dulu dia kata. Mu tolong deh pesan deh. Pakai pada semua hak mari semaya ni. Lepas Zuhur ke lepas Isya ke menetap. Nah, katakanlah lepas Isya, lepas Isya mu tolong siapa deh. Sebab aku nak pergi beli banyak perkara lagi ni, nak klik ni. Nak klik cadar tempat nak gapo ni. Tu. Sebab dia tu duduk kampung lain kerana metak. Kita pun tak ada apa boleh. Pergi. Bawa kata sudah semaya, sudah solat kita lepas Isyak, kita pun selalu pergi ke rumah dia. Pergi tu mula-mula kita buat gapo. Hari ni nak buat maulud ni. Gapo buat mula-mula. Katakanlah kita kata, nah, Tok Imeh. Tok Imeh kita. Ataupun kita kata baba. Mari mula-mula sekali Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sehingga sudah. Lepas tu qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dua. Nanti cari betul mana kita nak berhukum. Nah, yang ketiga, bawa kata baca apa sudah siap ni. Baca tu apa sudah siap. Katakanlah. Nah, kalau kita nak baca kul 3 kul tu heret lagi. Siapa ke alif lam mim heret lagi. Lepas tu afdaluz zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setengah-setengah orang sampai 30. 3 apa ada, setengah-setengah orang sampai 100 pun ada. Katakanlah tu 3. Yang keempat berzangi. Baca berzangi ni royak cerita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang panggil sirah nabawiyah ataupun kisah. Nah, orang panggil sejarah. Nah, sejarah anak beranak ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa kita kata? Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaih. Tapi suara saya ni suara tak sedap. Orang suara sedap, nung sedap. Tu dia. Gapo dia kata? Al-jannatu wa na'imuha.
bermula syurga dan nikmat-nikmatnya nikmat syurga. Tu al-jannatu wa na'imuha. Sa'dul liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaih. Gapo? Berbahagialah bagi mereka yang selawat dan sejahtera ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang hak banyak selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syurga duk tunggu. Nikmat syurga duk tunggu. Buat apa? Kerana Nabi wayak siap dah kata orang banyak selawat ke atas dia, dia akan bagi syafaat di akhirat nanti. Herat? Donok kepada syafaat tak? Donok kepada pertolongan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kena banyak selawat. Lepas tu duk royak cerita Nabi ambil daripada kecil-kecil lagi. Nah, ambil daripada kecil-kecil lagi. Tengok dalam mata yang kita duk baca tu, mata Barzanji tu dia kata anu wa utiyat ummuhu wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamina wa khairil bariyah. Wa utiyat ummuhu, dan didatangkan akan ibunya, ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil manami, di dalam mimpi. Sebab ibu Nabi duk nak beranak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tahu tak kata dia nak beranak ni siapa dalam perut dia? Tak tahu. Sebab dia mengandung dia, okay? Dia bunting, dia mengandung pada siapa ni duk dalam perut dia? Tak tahu. Dia tak tahu kata siapa duk dalam perut dia. Maka beri mimpi, wa utiyat ummuhu, dan didatangkan akan ibunya fil manam, di dalam mimpi. Ada datang. Mari royak kan? Faqila laha. Maka dikata baginya, bagi ibu Nabi saat itu, innaki, sesungguhnya engkau he Aminah, qad hamalti, sesungguhnya engkau telah mengandungkan, telah bunting, bi sayyidil alamin, muduk mengandung ni, duk perut besar sekarang ni. Budak hak duk dalam perutmu ni siapa mu tahu tak? Sayyidil alamin, penghulu bagi sekalian alam. Lebih daripada raja-raja lagi, penghulu sekalian alam. Sekalian alam. Gapo alam? Allah Rabbul Alamin. Hak ni Sayyidil Alamin. Faham tak? Sekalian alam, penghulu. Ni duduk dalam perut ni, penghulu sekalian alam ni. Tidak ada harga nilaian hak duduk dalam perutmu tu. Wa khairil bariyah, dan sebaik-baik makhluk. Duduk dalam perutmu ni semolek-molek makhluk. Lepas tu duk royak dalam tu wasammihi idza wada'tihi, wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah, dan namailah akannya anak dalam perut kamu tu idza wada'tihi, apabila kamu bersalinkannya kan anak dalam perut ni. Bila mu beranak tubik, bila mu bersalin tubik, mu letaklah nama anak dalam perut ni Muhammadan, taklah nama Muhammad, li'annahu satuhmadu uqbah, kerana bahawasanya budak hak tubik daripada perutmu ni akan dipuji di belakang hari. Puji terus. Sebab itulah kita duk puji, duk sebut kebaikan dia, duk sebut dia hak ni tu. Tuhan kata wa rafa'na laka zikrak, wa rafa'na laka zikrak, wa rafa'na laka zikrak, kami angkatkan di kau kerana banyak sebutan engkau. Sebutan engkau ni bukan kita sini saja dak. Di Mekah, di Madinah, di Mesir, di Sudan, di Morocco lah, di Tunisia lah, di Libya lah, di mana tempat saja, di Cina, di Melayu kita,
di Pakistan, di mana tempat saja di atas muka bumi Islam ada di mana, semua sebut kepada engkau tak putus-putus. Supaya sebutan Allah Subhanahu wa taala. Sebutan Allah pun, zikrillah pun tak putus juga. Sebab Allah royak di dalam Al-Quran, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sabbaha lillah, telah tasbih bagi Allah ma fis samawati wal ard, oleh barang yang ada di dalam langit dan barang yang ada di dalam bumi. Gapo ada dalam langit? Duk tasbih kepada Allah. Katakanlah dalam langit ni, kalau kita reti dalam kita mengaji nah ilmu sains ni, rabub suria. Nah, ada Saturn, ada Pluto, ada Uranus. Nah, ada Neptune. Semua bintang-bintang hak sebelah hotel bintang, hak 10 hotel bintang tu, dau kerak dengan dau rek tu duk tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Balah mana tasbih? Wallahu taala a'lam. Dan barang yang ada di atas muka bumi semua tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul mana tasbih? Wallahu taala a'lam. Ayah berkukuk pesen dia, kambing berkukuk pesen dia, kucing berkukuk pesen dia, lembu pesen dia, semua tu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu? Sabbaha lillah ma fis samawati wa ma fil ard. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita sebutan kepadanya, dia dapat akad darajat. Dapat akad darajat. Apa boleh kita sebut? Apa boleh kita ni kena sebut kepada dia? Kerana kita ni kalulah tidak daripada sahabat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkinnya ibu bapa kita ni semua berhala. Sebab apa? Sebab serengai berhala tu ambil daripada ahlul fatrah, heret mari sehingga siapa. Sehingga siapa nak timbul satu-satu nabi tu semua sesat. Sebab itulah nabi ni huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan walau sekalipun mereka itu dalam sesat yang sangat nyata sekalipun. Anak ayat kata nabi ni Tuhan hantar dia mari supaya dia hak itu orang panggil hikmat. Tuhan hantar dia mari ni boleh sebar agama kepada golongan-golongan hak tidak boleh menulis, tidak boleh baca ni, orang panggil ummiyin ni, daripada kalangan jahiliyah ni, nak boleh kenal Allah, nak boleh kenal agama, nak boleh kenal Al-Quran, nak boleh kenal nabi ni, nak boleh kenal segala perkara-perkara gaib ni daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu sebab dakwah Nabi ni boleh menegak di atas muka bumi ni, ambil daripada masa Nabi, sahabat, tabi'in, heret mari sehingga siapa masa kita, dan akan berlanjut pergi siapa kepada anak cucu cicit kita sehingga siapa ke hari kiamat. Sebab daripada siapa? Sebab daripada dia. Sebab itulah Tuhan kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah orang panggil rahmat bagi sekalian alam. Maka cerita hak duk royak, cerita hak duk bagi maklumat kepada kita di dalam mata berzangi ni, bahasa Arab kita tak faham, kita tak pandai, kita dengar zangi Melayu. Gapo dia duk cerita? Duk royak kesusahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ambil daripada kecil-kecil lagi, ambil daripada mana-mana lagi dia. Siapa dia saat itu boleh dakwah kaum, siapa dia saat itu boleh sebar, boleh seru agama saat itu, bukan yang main nak boleh terima tu.
Tengok satu ketika dia pergi dakwah di satu tempat, mereka kata, mak mun dekat cenok gapo lagi, mung tu baik mari po tu pe orang. Tak begitu ke? Mung tu baik mari mung tu pe orang dah. Pas mung nak tukar wi orang ni sembah Tuhan mung nah mung nak wi orang sembah Tuhan mung nak sekat Tuhan hak orang duk sembah dah. Hak nenek moyang puak-puak mereka duk sembah mari beribu tahun dah. Mung ni baru peh ya. Mari nak tukar nah Tuhan daripada Tuhan orang-orang dulu nak wis sembah Tuhan mu. Sebab itulah kalau Nabi Hud dia kata dengan kaum dia, ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Tengok, ajitana lita'fikana an alihatina, mu datang kepada kami ni, mu nak sekat kami daripada sembah Tuhan kami. Mu mari cari puak kami, nak sekat kami daripada sembah Tuhan kami, nak sembah Tuhan mu. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Kalau mu benar sungguh, kalau mu benar sungguh, mu buat marilah. Hak mu kata orang tak turut mu akan kena azab. Buat turunlah azab. Puak kami nak tengok ni. Baik ada. Moga Nabi dia tak boleh nak tunjuk selalu. Dia tak boleh nak menzahirkan selalu. Kalau turut apa dengan kita turut nafsu. Kalau kita turun selalu, padat. Tapi Nabi dah sabar. Demo donok kepada azab. Tak usahlah, tak padat. Azab ni berat. Tak apa, turun selalu kami nak ni. Puak kami nak belakang ni. Turun berat tak apa. Dah Tuhan hebat sangat waktu turun. Moyong klik. Lepas tu kata lalu kot tu semula. Orang duk ramai kan. Mak, bila lagi mak weh azab mak duk royak atas. Mak duk royak hari tu bila lagi pak kami duk tunggu tak nak tunggu dah ni. Azab nak tunggu bila? Menganying pula dah. Duk ejek-ejek pula dah. Kata tu. Ni nak royak kata duk ejek tu. Sebab tu nak royak kata, nah mereka itu duk ejek. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtarawu ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sesak tu kau duk sesak, kau duk tambah. Dia tanya, mak bila lagi? Tengok dua ayat dalam Quran kita dah baca dah kan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Wa yaquluna mata bahasa kita ke bila mak dah royak hari tu bila duk nak azab. Pak Nabi tak boleh nak wi kalau wi tak pandai. Lepas tu kita tak boleh wi ni berat juga ya, kita nak dakwah ni demo kau sedap lagi. Nampak dah tu? Tu dia. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Jika mu tu benar sungguh, buat marilah azab. Pak kami duk tunggu lama dah ni. Nabi dia mening duk nak azab. Tengok tu. Duka cita dia. Tu nak royak tu. Nabi berkelek duk menengung. Nak dakwah pula nak pergi kot tu, nak pergi lah mana ni? Pergi demo nganying kau tambah. Kita nak royak wi demo tu ada kesedaran boleh terima agama molek, tiba-tiba demo kau dak buat nganying pada kita. Lepas tu mana ni? Tuhan tu ayat menghiburkan Nabi. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Fala yahzunka qauluhum. Maka tidak duka cita akan dikau oleh perkataan mereka itu. Nak royak kata mana? Nak royak kata sini la tu la nafi pakar dengan makna nahyi. Maknanya mung tak usah duka cita lah. Tu. La nafi orang panggil dia la nafi di sini nak ayat kata mung tak usah duka cita lah Muhammad demo tu duk kata gitu, kemung duk kata gini, kemung usah duka cita gini. Mu ingat tak khijamu menyampai. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Mu mengingati sudah, khijamu menyapa sudah, tabligh sudah. Demo nak turut, demo tak saya. Nah, tak saya turut, hak demo ikut demo.
Payah duk tanya tu bila? Orang nak main dengan Nabi. Sabit tu lah bawa kata masuk dalam neraka dah kan. Tuhan kata kan? Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Islauhal yawm. Gapo islau? Kecaklah hari ni. Puan muda tanya ke dulu. Duk suruh buat turun azab. Kecak hari ni. Hari ni muda dalam neraka dah. Lepas tu mu kecaklah neraka tu berasa baik mana. Islauhal yawm bima kuntum takfurun. Dengan apa hak kamu kupur masa dulu. Mu kupur masa dulu mu tak percaya. Lepas tu mu duk ejek-ejek, mu duk metok daripada Muhammad, duk metok kepada azab ni tu. Ni mu kecaklah berasa pesai mana. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Tu dia. Tu Nawayak kata cerita-cerita. Jadi duk royak di dalam mata zangi tu, duk royak cerita-cerita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tujuan nak ada ke saudara kita hak ni tu. Kata bagaimana ke kehidupan Nabi kita, kedatangan dia, lahir dia, cara dakwah dia, cara seruan dia. Mudah dengan kita tak? Tengok apa saya hari ni. Nyatok sini tak ada nak kocok ni. Pakai hari seni hak kita ni. Berak Pak Nabi seni ni tak? Kena duk pergi rumah ke rumah, lepas tu tengah malam pukul 1 ke 3 dak tidur lagi. Pukul 4 duk kok. Kok. Dia mau kita tengok. Muhammad. Mari apa pian ni? Mari dakwah agama. Nak boleh sore tu. Rumah ke rumah. Lepas tu hak tu say tu pecah. Ada tu. Tu dia. Sehingga dia tak boleh nak duduk tu dah orang panggil bahaya kesuk. Tapi tak ada apalah agama. Kerana nak menegakkan Islam ke atas muka bumi. Dalam mata zangi ni orang panggil duk royak. Perkara tu duk royak, perkara ni duk royak, segala-gala benda-benda hak ni ambil daripada kecil-kecil dia, tapi tak habis dia royak pun. Tu. Nak kita tahu kata cerita gapo. Apa kita tu saya percaya? Ikut kita dah tu saya percayanya. Kalau nak percaya. Tu. Tengok dia kata mana? Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Hadara ummahu, datang akan ibunya. Pada malam lain pada. Hak malam baru ni tu mai royak le mimpi, kata mu duk mengandung ni bukan tamadan lah duk le perut mu ni. Siapa ni? Penghulu bagi sekalian alam. Kalau tubik mari mutaklah nama Muhammad. Ibu dia pun kejut mari dia, berdebarlah sebab mari le mimpi ni. Duk royak ni, kata benda ni benda harga yang tak ada harga nak nilai ni duk dalam perut ni. Dalam perutku ni. Bawa kata dekat-dekat nak beranak Isyak hari tu, mari pula malam tu. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Datang akan ibunya pada malam peranak Nabi. Malam ada nak beranak kepada Nabi kita tu Asiyatu wa Maryam. Datang akan ibu Nabi tu oleh Asiyah dan Maryam. Siapa orang tu? Boleh jadi malaikat berupa manusia. Orang perempuan dua orang, nama Asiyah seorang, nama Maryam seorang. Pada tu Tok bidai mari fi niswatin, dalam rupa perempuan, nama Asiyah seorang, nama Maryam seorang. Mari mana? Minal haziratil qudsiyah, daripada syurga. Apa benda ni ada tak dalam Quran, ada tak dalam hadis? Weh. Carilah Quran, ambil daripada Fatihah balik berapa puluh kali balik pun sampai 30 juzuk ni tak jumpa hak ni. Tengok dalam mata hadis pun tak ada juga.
hak ni kita kena serah pada ahli tarikh lah, ahli sejarah lah. Pas siapa nak bahang ke atas silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak royak cerita-cerita tentang hal ni. Baik tak? Hak tu orang panggil khabar. Khabar kelik pada asal. Nak percaya apa boleh, tu saya percaya apa boleh. Khabar. Nampak tak tu? Khabar tak ke? Ma yahtamilu sidqa wal kadhiba. Kalau kata tak percaya Quran jadi salah, tak percaya hadis jadi salah. Pas ni dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, tu saya percaya tak ada apa. Tapi bagi orang nak percaya, kita jangan dok galak aku nak percaya. Demo tu saya percaya sudah, ikut demo kan. Tak saya percaya sudah. Kita nak percaya sebab benda gaib belah ni helu ya, perih ya ni. Malaikat nak rupa manusia buat Asiah seorang, Maria seorang jadi tok bidan. Mari nak beranak nak buat beranak ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ibu dia duk sakit lah perut pada malam tu, duk nak beranak kepada Nabi. Tuhan tahu dua orang perempuan mari daripada apa tu? Minal haziratil qudsiyah, daripada syurga. Rupa perempuan. Berada. Pas beranak tu baik, ya royak siap dah dalam mimpi mutak nama Muhammad. Tu dia. Dalam cerita duk royak balah tu kita dengar maripah tu kisah. Supaya duk royak perawak sak tu lah, duk royak perawak tu, duk royak perawak ni cerita. Pas kalau kita tak ngaji cerita, kita nak kasih Nabi kok tak tahu sikit habuk Nabi, supaya kita tak ada mengaji semaya, tak ada mengaji sikit habuk. Pas kita perasa kita dengan semaya, ikatan kita dengan semaya ada tak? Tak ada, muka kita tak ada mengaji sikit habuk ni. Tak tahu kata hukum semaya ni gapo, tak tahu kita. Rokok sujud tu gapo, semaya duduk di mana tak tahu. Pas tak tahu perasaan kita ada tak? Tak ada mula muka kita tak tahu. Pas dia nak tahu, dia kena baca. Pas baca tu pula kena dengar tu lah. Telinga kita tu orang panggil ibu nakak ataupun orang panggil reda untuk terima tu. Mata juru tengok, telinga juru dengar. Dua-dua juzuk anggota ni hatta pergi kepada akal kita. Akal ambil kira, akal ambil cek tengok benda ni molek tak molek. Molek taruh, tak molek tolak. Pada tu apa hak kita duk sebut juzuk tadi lah. Mula-mula sekali kita duduk nak buat zangi, baca Fatihah. Yang kedua kita baca Qul Huwallah. Yang ketiga kita baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang keempat kita baca zangi ni, royak cerita Nabi ni. Bahasa Arab, tak erti bahasa Arab, hatta bahasa Jawi. Yang keempat. Yang kelima, ya siapa tempat selawat. Sallallahu ala Muhammad. Apa kita tak boleh dengar? Tak boleh dengar lakak tu. Ya ada lakak biasa lain. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi ke tempat tu biasa lain, pergi ke Afrika bunyi biasa lain, pergi ke Cina baik lain pun dah tak serupa dengan kita. Sini selawat je pasal sini. Tengok. Hak tu mengikut tempat. Tapi selawat kata Nabi semua. Sebab apa boleh selawat kata Nabi semua? Tuhan royak dah dalam ayat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dalam ayat Quran, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya selawat ke atas Nabi. Tuhan selawat ke atas Nabi, malaikat selawat ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Suruh buat kita ramai-ramai ni selawatkanlah ke atas Nabi ni, ke atas Muhammad ni. Akan sebagai selawat, dan sejahtera ke atasnya akan sebagai sejahtera. Suruh kita selawat, suruh kita sejahtera atas dia. Pakai dia belaka tengok kita duk baca hari Jumaat dah. Pakai dia lah, kalau tak ada siapa selawat seorang abuk. Tok kotek duk baca hari Jumaat tu kan. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bacalah tu kan. Kado dia belaka. Weh, tak ada selawat seorang abuk.
Tok kotik duk suruh selawat tu. Sebab Tuhan suruh selawat dah kan. Tuhan kita suruh selawat puak-puak para jemaah ni, ahli jemaah semua ni. Selawatlah ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak tu je. Tak ada siapa selawat seorang pun. Hari Jumaat ada tak selawat? Tok kotik kata. Tok kotik tu ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Pakat dia. Dia kata kawan tak faham sebab kawan Melayu. Harak ada tak dalam ni? Harak ada tak? Harak ada ke? Harak. Selawat lah. Ya kena selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu sebut sayyidina. Tak ada gapo. Baca orang panggil turuk atas jalan tauqifi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Supaya kita kapal atas ni. Hebat kapal atas ni. Kapal atas keluban ni. Nah, hebat. Tiap-tiap malam Jumaat selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil daripada Murid sampai Isya, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Payah kita nak cari berjumpa masjid-masjid hak selawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok. Tapi duk tukar orang semua, nampak tukar orang, bukan orang tularlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hebat. Nabi kata man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa selawat ke atasku satu kali, Tuhan selawat ke atas dia 10 kali. Gapo Tuhan selawat? Solah idafat kepada Allah. Solah idafat kepada malaikat. Solah idafat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mana apa? Idafat kepada Allah dengan maknanya rahmah. Tuhan selawat ke atas kita 10 kali tu, Tuhan akan turun rahmat ke atas kita 10 kali. Kita wisa je kepada Nabi, Tuhan wik kita 10. Tak? Tu hebat selawat tu. Apa kita selawat? Fatihah. Molok sana ya. Juzuk dia. Jangan tinggal ni. Jangan tinggal lah. Molok kul. Cari juzuk dia. Mula-mula kita duduk baca Fatihah. Yang kedua baca qul huwallah. Yang ketiga tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang keempat royak kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca zangi tu royak kisah. Yang kelima selawat sallallahu ala Muhammad. Tu selawat ke atas Nabi. Yang keni doa. Mana doa? Kadang-kadang kita baca. Kita baca mana? Kun syafi'an ya. Tengok tadi. Kita baca doa. Kadang-kadang Rabbi irhamna jami'a. Tu. Rabbi irhamna. Tuhan, irhamna. Rahmatkanlah atas puak kami ni. Rabbi irhamna jami'a, semuanya. Ada tu. Tu. Lepas tu nak royak kata banyak sekali hak kita duk metok tu. Kun syafi'an ya habibi. Kun syafi'an. Jadi olehmu hai Muhammad syafi'an. Jadi orang yang memberi syafaat. Hei Muhammad, mujadilah orang yang beri syafaat. Bila? Yauma hasyri wajtima'i. Yauma hasyri wajtima'i. Yauma hasyri ni hari hasyar, hari beripung. Mahsyar pada beripung. Tempat beripung dia panggil mahsyar. Isim makan. Nah, isim makan. Tempat beripung, mahsyar. Yauma hasyr, hari beripung. Wajtima'i pun beripung juga. Maknanya di pada mahsyar. Ada tu. Mu berilah syafaat kepada kami, mu jadikanlah orang beri syafaat kepada kami. Bila tu? Pada hari beripung, hari mahsyar tu.
Hari yang ijtima'. Semua manusia hak tubik hidup daripada muka bumi ni akan pergi beripung daripada mahsyar semua. Tak ada kira setiap lapisan ambil daripada masa Adam alaihi salam sehingga sampai masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai hari kiamat, semua tu bakit pergi kepada mahsyar semua. Dalam ayat Quran dia sebut dah. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun tu. Ketika malaikat Israfil siuk sunah sangkakala ni, pep hidup bih. Hidup bih. Tapi bunyilah mana tak tahulah. Nama dia wak roye bunyilah tu. Agak sungguh. Bunyilah mana tak tahulah. Siuk sunah sangkala yang kedua tu bakit habis pergi beripung daripada mahsyar. Masa tu itulah metakwi Nabi saat itu boleh bagi syafaat, bagi pertolongan. Tu dia. Apa? Doa. Kita tengok Fatihah. Qul huwallah. Tahlil. Dia lagi pula royak kisah Nabi Zangi tu, selawat kata Nabi. Dia lagi pula doa. Doa. Doa kita royak lah ni. Rabbi irhamna tu. Bawa kata kita akak tangi gitu pah tu, tuan umum selalu dah ambil duit duduk dalam bekas tu, dalam jak ke dalam jeluk ke apa dia. Hak dia bukuh dengan daun pandai tu kan. Ikat dengan daun ketahuan tu. Ikat tu bagi. Pak kita tak boleh tengok, nampak pelik sikit bid'ah lalu dah. Bid'ah tu. Weh. Tu dia. Nak ayat kata kita duk puja, bila tak ada duk puja gapo nak we bau sedap dah kan. Bagi. Kanak-kanak penuh tu. Nak tu. Tu dia. Nah, kadang-kadang kita duk boh dalam poket tu kita tak buai situ. Pergi anak-anak dia bau. Dia bau. Dia mau bubuh dan pandai dah. Lepas tu sedekah pula duit. Bah kata sudah sedekah doa pun sudah siap, buat jamu orang makan. Pas jamu orang makan, salah ke apa jamu orang makan. Jadi juzuk yang kita duk baca semua tu 8 juzuk semua. 8 juzuk semua. Hak kita duk baca semua tu 8 juzuk. Gapo 8 juzuk? Nah orang buat banyak lagi lah. Nak royak kata 8 juzuk yang kita duk baca tu, mula-mula sekali Fatihah, Qul huwallah, tahlil la ilaha illallah tu, baca zangin, nak royak sejarah Nabi, selawat ke atas Nabi, doa, sedekah duit. Pas sedekah apa hukum sedekah? Payah belaka dia. Dia lagi pula buat jamu orang makan. Dalam ayat tu kata au it'amun fi yaumin dhi masghabah, ataupun makan ni ataupun bagi makan pada hari yang orang sangat-sangat lapar. Pas orang nak makan tu lapar belaka dia. Sebab orang panggil paisya dah ke. Ambil daripada petai tadi, tengah hari tadi tak ada, kita masuk pagar buat kerja ke apa, duk lapar duk nak makan. Pergi jamu orang sangat-sangat berhajat kepada makan ni. Tak apalah ayat sababun nuzul tak ada nak kecek dah. Cuma nak royak kata kita buat jamu nak orang makan, buat bajik ke dah kan. 8 perkara. Apa kita cek 8 perkara tu. Baca Fatihah apa hukum? Sunat ke maksiat? Sunat ke maksiat? Ikutlah nak buh mana? Buh maksiat ke buh sunat? Sunat deh. Sunat. Hasanah deh. Hasanah. Tu dia. Baca kulhu. Hasanah ke sayyi'ah? Hasanah juga. Hasanah deh. Baca kulhu hasanah. Tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hasanah ke sayyi'ah? Hasanah juga. Hasanah. Royak sejarah Nabi. Royak cerita lahir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hasanah ke sayyi'ah? Hasanah juga. Lepas tu selawat ke atas Nabi. Hasanah ke sayyi'ah? Hasanah juga. Nampak tak? Hasanah ni kebaikan.
sayyi'ah kejahatan. Perak. Hasanah kebaikan, sayyi'ah kejahatan. Itu dia. Selawat kata Nabi hasanah. Pada doa hasanah juga, bukan sayyi'ah dah. Lepas pada tu sedekah. Hasanah ke sayyi'ah? Hasanah juga. Lepas pada sedekah buat jamu weh. Bahasa Arab dia panggil dhiyafah. Buat jamu weh. Kita jamu weh orang makan. Hasanah ke sayyi'ah? Hasanah. Tahu mana kata hasanah? Siap kali ni. Tahu mana kata hasanah? Ada dalil, ada nas. Mana dalam Quran kata hasanah? Siap kali ni. Habis tu sedap kocok dia. Bagi orang kocok mana dalam Quran royak, mana dalam hadis royak. Siap kita. Jadi muka tikuh lalu dah. Jadi muka kurang kita. Ada tu. Tu dia. Lepas tu hasanah ke sayyi'ah, kita tengok. Benda ni molek kata molek. Tak payah tanya orang ramai. Aku baca Fatihah saat ni, molek kata molek. Tanya orang ramai. Sebab ulama sudah buat kaedah dah. Ma ra'ahul muslimun hasanan fahuwa indallahi hasanun. Wa ma ra'ahul muslimun sayyi'atan fahuwa indallahi sayyi'atun. Barang orang ramai, orang Islam ramai tengok molek, maka di sisi Allah molek. Barang di sisi orang ramai tengok maksiat, maka di sisi Allah pun maksiat. Apa kita tanya sosalah. Aku baca kulhu sana. Apa hukum molek kata molek, kita tanya ramai-ramai. Kalau ramai-ramai kata molek, hasanah. Kalau orang ramai-ramai kata maksiat, dosa. Baik dah. Tu dia. Nawi pahal kata, lepas tu hasanah ke sayyi'ah? Bila? 1, 2, 3, 4, 5, ya 8 semua. Bawa kata suk di 8, hasanah. Orang panggil juzuk, segala juzuk dah. Hasanah dibuat dengan hasanah, 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 dibuat dengan hasanah. Taukab bid'ah. Dia jadi kru balas tu. Krupa bet tu. Kru bodoh bet tu. Nampak dah tu? Kru bodoh bet situ. Dia panggil kru ni ilmu dia palsu dah. Kalau dia gi jumlah semua tu baik sayyi'ah. Bodoh lalu dah. Neng buak. Taukab sun. Bodoh lalu dah. Tak boleh pakai kaedah tu, kaedah palsu. Hak ni juzuk ke? Juzuk hukum hasanah. Hak ni hasanah. Taukab hasanah. Kalau sunat, buat dengan sunat. Taukab sunat. Molok sunat lalu dah. Nanti Nabi royak kan lu. Nanti Nabi royak banyak, hak Nabi tak ada royak. Banyak Nabi tak ada royak. Misal tok cek kita duduk dalam masjid ni. Hawe. Amo nak kelik hamba ni. Amo tak agak jalan. Telah hantar amo sikit Bawa motor tak? Bawa motor. Bawa cek. Hantar mana? Hantar rumah amo tak agak nak jalan. Pak kita pergi hantar dia. Hasanah ke sayyi'ah? Tanya orang ramai. Kita tak erti nak royak. Tanya orang ramai. Ma ra'ahul muslimun hasanan fahuwa indallahi hasanun. Wa ma ra'ahul muslimun sayyi'atan fahuwa indallahi sayyi'atun. Tanya orang ramai. Orang ramai nak jawab lah. Dia mau kawan di atas tok cek tu saat ni muh ya. Dia mau kata hasanah ke sayyi'ah? Hasanah. Ni pun hasanah. Ni pun hasanah. Jadi natijah tu baik hasanah. Perak. Tak mesti Nabi royak. Bila hasanah boleh pahala tak? Boleh pahala tak? Mana dalil? Syiah. Mana nas? Syiah. Ayat Quran kata, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Dalam surah Al-An'am ayat 120 dia. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang
mendatangkan benda molek, siapa buat benda molek, falahu asyru amsalha, maka baginya 10 pahala. Kalau gitu kita pergi atas chair saat ni boleh 10 pahala. Sebab apa? Sebab benda molek. Mana dalil? Ni ayat ni ayat kata pergi atas buat molek boleh 10 pahala. Apa kita nak dalil kat mana ni? Pahak saat ni lapar ni. Baca hak ning boleh 10, 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 baca hak ning boleh 10. Lapar kara semua. Boleh 80. Pas kalau kita royak kata buat molek boleh 80 pahala. Miknah mana? Syiah. Kenapa tak? Sebab buat baik satu boleh 10. Tu kita tak ada kira huruf lagi. Kalau kira huruf Quran, satu huruf dapat 10. Nampak tak tu? Tu cara kita nak ambil natijah. Cara kita nak ambil natijah, nak wipah. Maka ia masuk dalam ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa buat benda molek maka baginya dapat 10 pahala. Masuk dalam ayat. Masuk dalam ayat umum. Masuk dalam ayat umum. Dan dalam surah Muzammil pun kata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, dan apa-apa yang kamu takdimkan, yang kamu buat li anfusikum, mu buat benda ni jadi bekalan bagi kamu daripada kebaikan, min khairin tajiduhu indallah, nescaya kamu dapat di sisi Allah. Kita baca hak ning duk di dalam surah Muzammil ayat 20. Baca hak dulu saat ni duk dalam surah Al-An'am ayat 190. Man jaa bil hasanati. Maka hasanati tu gapo? Banyak benda molek. Mari siapa masjid tu imam kata siapa saja ni memang misal dia. Memang duk saja memang. Tolong nyapu sikit Ni siapa saja ni ada orang nak mari ni. Memang apa nyapu. Kita kata kita duduk rumah pun tak ada biasa nyapu mana. Mari sini tak imam suruh nyapu. Sapu sudah. Benda tu molek ke tak molek? Tu hasanah tu. Man jaa bil hasanati. Maka kelimah al hasanah tu alif lam duduk situ. Dia panggil alif lam lil jinsi. Alif lam pakar dengan makna jenis kebaikan. Tak ada kira jenis apa pun. Menyapu ke, akuk bata ke, pergi hantar orang ke, tolak kereta mapuh ke, ikut faham tak? Sebab jenis kebaikan. Kita nak tahu baik tak baik, tanya orang ramai benda ni baik ke tak baik. Kalau baik boleh 10 pahala. Maka manja abil hasanati tu alif lam tu lil jinsi, ikut jenis kebaikan gapo-gapo. Ataupun ayat saat ni wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, masyartiyah dia. Orang panggil jazai 2 fi'il. Apa-apa yang kamu takdim pada diri kamu. Untuk diri kamu hak itu membuat gapo daripada kebaikan. Daripada kebaikan yang mari dengan min khairin, mari dengan lafaz nakirah. Maka kaedah kita an-nakiratu tufidul umum. Kebaikan umum, tak ada kira gapo. Boleh pahala semua. Boleh pahala semua. Tu nak ayat kata banyak lagi hak kita hak ni tu tak tahu. Sebab apa? Sebab ya kita tak tahu kata lorong ibadat ya ada 3 lorong ibadat ni. Ya ada tauqifi, ya ada ijtihadi, ya ada ibtidai. Hak tauqifi ni hak nas daripada Al-Quran dan nas daripada Al-Hadis. Maka hadis ni kadang-kadang Rasulullah royak, kadang-kadang Rasulullah buat tunjuk kafiat. Tu dia. Hak ni orang panggil nas. Maka hak ni amalan tauqifi. Dalam ayat Quran jelas hak Nabi buat dia panggil tauqifi. Hak Nabi tak buat, hak Nabi tak buat. Tapi Quran ada royak. Ada Quran royak. Tetapi tak jelas. Supaya kita buat misal. Ayat Quran kata idza qumtum ila shalah, apabila berdiri kamu kepada sembahyang, nak kepada sembahyang itu fagsilu wujuhakum, hendaklah kamu basuh akan muka-muka kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq,
dan tangi kamu sehingga sampai ke siku. Dalam ayat Quran kata basuh, ambil daripada tangi sehingga sampai ke siku. Wamsahu biruusikum, dan musapuhlah kepala kamu. Maka sapuh kepala tu khilaf. Dalam mazhab Syafi'i kita kata 3 orang tak apa dah. Dia mau tanya kok ada 3 orang? Sebab mazhab Maliki dia sapuh biruusikum. Puh. Apa boleh sapuh Sebab dia kata ba duk biruusikum ba zaidah. Bila ba zaidah seolah-olah ruus tu semua sapuh Pak Imam Syafi'i kata lafaz ba ni apabila masuk pada jamak maka beri makna tab'id. Apa tab'id? Ba'du. Setengah daripada kepala-kepala kamu. Kalau itu memadai 3 orang. Tu khilaf dah tu. Hak tu orang panggil ijtihad. Amalan 3 lorong. Lorong tauqifi, lorong ijtihadi. Tu hak ijtihad. Ada royak ni. Tu khilaf tu kita royak tak ada royak kata tepuh pula. Mazhab Hanafi tak jatuh atas maya. Hak kita jatuh atas maya. Tu orang panggil bab ijtihad. Amalan hak ijtihad. So lagi ibtida'i, ijtihadi, ibtida'i ni hak reka banyak sekali. Rukun semaya 13 mek mana? Pia duk royak 13. Tu nak royak kata hak ibtida' ni ulama mai royak. Goni 5 rukun, goni 4 rukun, goni 3 rukun, goni 2 rukun. Dalam Quran tak royak apa tahu tu. Dalam Quran dia royak perlu. Sudah. Ulama yang mari tengok. Kadang-kadang benda ni kena ijtihad. Kadang-kadang benda ni yogi ibtida'. Ibtida' dengan maknanya reka buat. Ya pandai ya buat. Ya reka tu baik. Bahasa Sia kata upalo. Buat naik. Baik tu. Tapi cengoh dengan agama, kita tengok situ. Paya benda hak buat Rasulullah tak ada buat, ia panggil ibtida'. Dia buat satu perkara Rasulullah tak ada buat, ia panggil ibtida'. Maka Nabi kata di dalam hadis, Nabi kata man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mereka-reka pada pekerjaan kami ini ma laysa minhu, bagian ni bukan daripada pekerjaan kami, fahuwa raddun, kami ditolak. Benar ni nak tolak sebab bukan pekerjaan kami. Maknanya hak Nabi tak buat ditolak. Maka dia membuat buah ni. Dia hak Nabi tak buat tolak. Dan Nabi tak buat tolak. Sedangkan Nabi waktu baik hadis ni nak jaga takut orang nak palsukan Islam, nak khianat Islam. Lalu itulah dia kena orang panggil buat hadis, baca hadis ni sebagai hadis ni untuk nak nak tepih, takut ke mudah-mudah sangat buat satu perkara sandar kepada Rasulullah, demi nak meruntuhkan agama Islam. Pak kita nak memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perak banyak ayat-ayat duk suruh selawat banyak. Kita tengok hadis-hadis hak suruh kita hak ni tu memuliakan. Walaupun tak ada sebut bulat-bulat maulid, tak ada sebut bulat-bulat pun. Kita mari baca dalam setengah-setengah daripada hadis, semua orang panggil dorong kepada kepada kita itu sokong agama, sokong Nabi kita, sokong iaitu kebaikan. Di situ jadi banyaklah kalau kita nak pergi kepada bid'ah. Quran kita nak turut dalih dah Quran. Sebab Quran bid'ah. Buat apa? Masa Nabi tak ada himpun Quran. Nabi tak ada himpun Quran. Himpun masa Abu Bakar As-Siddiq. Siapa suruh? Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab yang suruh himpun tu. Sebab tu ya arwah kepada Zaid bin Sabit supaya himpun Quran. Sehingga Abu Bakar saat itu Sayyidina Umar suruh himpun saat itu, dia kata kaifa af'al syai'an
lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah aku nak buat sesuatu sedangkan Rasulullah tak pernah buat? Nak hipung Quran tu kan? Sebab di perang Yamamah. Nah, di perang Yamamah banyak gugur dalam medan peperangan daripada hufazil Quran. Ha, tu dia. Sebab di perang tu perang dengan puak murtadin di kawasan Najdin. Maka apabila gugur saat itu perang benih, tapi duka citanya hufazil Quran meninggal dunia. Maka bimbang sebab Quran ni duduk kat kulit uta, kulit kibah kambing, duduk kat pelepah tamat, duduk kat kulit-kulit kayu, nah duduk kat jidah-jidah dalam dada katik. Takut habis himpun, minta himpun. Ha, himpun ni orang panggil Rasulullah tak ada buat. Jadi bid'ah lah. Apa kalau kita kira bid'ah? Oh banyak. Bid'ah banyak. Tengok Sayyidina Bilal semaya sunat wuduk. Ha, bid'ah. Banyak perkara lagi. Banyak perkara lagi. Nah, Sayyidina Umar dia buat semaya jemaah tarawih. Nah 20 tu. Ha, bid'ah saja tu. Sedangkan demon ni orang hak Nabi jamin. Nabi kata iktadu bil ladaini min ba'di. Mu turutlah dua orang ni selepas daripada kematian aku. Siapa? Abi Bakrin wa Umar. Abi Bakar dan Sayyidina Umar. Itu dia. Maka masa kita panjang. InsyaAllah lah kita akan sambung semula. Nah, jadi natijah kita boleh reti di sini kata hukum buat maulud saat itu, maulidin Nabi saat itu mustahab, masyru'. Orang panggil dihukumkan sunat dan digalak disuruhkan kita hak itu banyakkanlah selawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau turut kaedah pada asalnya al aslu fil amri al wujubu, asal pada amal ni wajib. Kalau turut hak tu asal tu, nah ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Siap buat kita wajib nak selawat. Perak tu siap. Tapi tak apalah, ulama kerana mari duk sebut kata bab fadilat dia banyak sangat, maka turun daripada wajib tu. Nah, pakar dengan makna linnadbi, pakar dengan makna sunat. Tu mujur pakar makna sunat. Sung-sung pakar wajib lah baru kena. Sebab Tuhan sendiri pun selawat, malaikat sendiri pun selawat. Patutnya wajib ke atas kita, tapi tak klik sunat perak, sunat selawat. Tu dia. Nah, mudah-mudahan kita boleh faham kata nak hukum kul saat itu hukum gapo, kita mari tengok juzuk dia. Juzuk hukum sunat, maka kul pun hukum sunat. Kaki tangan manusia. Nah, orang panggil juzuk dia nak panggil hak besar tu nak panggil gapo, maka itulah. Nah, tubuh sutai kita panggil manusia, maka juzuk pun ni juzuk manusia, tangan manusia, kaki manusia. Jadi nak hukum hak besar, dia kena turut juzuk. Kalau juzuk manusia besar, dia panggil manusia. Itu dia. Itulah lebih kurang. Maka keputusan kita, kesimpulan kita buat maulud tu hukum dia sunat. Bahasa kita mustahab sunat, masyru' disuruh. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Lepas tu kalau ada nak soal, nak tanya boleh. Kalau tak ada kita tutup sini deh. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa ahsin bihi akhlaqana wa wasi' arzaqana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ya arhamar rahimin.